cerita dia sekarang ni pasal accident. Kenapa boleh jadi accidentnya? Sebab jalan Tengoklah dashcam kami. Sebab apa accident tu? Accident sebab takdir. Jangan nak salahkan bawa laju ke apa, takdir. Kepala otak kau takdir. dia kecam ni, orang cakap lumrah dalam pekerjaan as a orang-orang yang macam aku ni. So dia kalau tak ada kecaman, dia tak akan ada sukses. Sebab aku dah ada satu barrier. Orang mengata kau macam mana sekalipun, dia tak boleh nak effect, dia tak boleh nak sentuh pun kau. Tengok betapa hebatnya Iman Amir ni. Okay, aku dah tahu dah permainan dalam industri ni. Dia macam ni lah, macam anak kan. Orang cakap kesiannya tak ada anak lagi. Bagi aku tak rasa apa. Dah sebab memang aku tak pilih untuk nak ada anak lagi. Kenapa nak kena kesian dekat aku? So kita nak buat podcast tapi kita tak ada guest. Kita tak ada portfolio lagi. So kita buat lah. Saya guest pertama awak ni. Episod pertama, ya. Okay, nak cakap apa? Kita tak tahu, kita just sembang je. Sambil-sambil nak test mic, sambil-sambil nak test kamera, sambil-sambil nak gunakan studio yang tak terguna ni. So kita gunakan as a podcast. So hopefully berterusan lah kalau ada guest. So korang boleh suggest. Alright. Podcast ni dia macam okay, sembang. Kita lepak kedai mamak, lepas tu sembang. Semalam pergi mana? Sembang apa? Sembang, okay, kita sembang pasal kita punya kehidupan lah. Daripada dulu kita dah buat YouTube kan, lepas tu stop. Mana dah kan? So kita nak naikkan balik. Biasalah manusia lupa diri. Dah dapat silver play button tu, tak teruskan dah lah. Bukan, viewer tak ada. Sebab semua orang kita, dia malah nak tengok video-video panjang. Dia tak ada masa. I dah cerita pasal perkembangan I adalah lama menyepi pasal I buat ni. Okay, you pula, you buat apa? Dulu you ada YouTube channel ke? Mana dah vlog you semua tu? Ada YouTube, tapi sekarang video semua dah private lah. Sebab rasa macam apa benda aku buat dulu ni? Bukan passion aku lah. Benda tu memang betul. Kalau kita tengok balik video-video kita yang lama kan, kita akan rasa macam apa benda aku buat dulu ni. Contoh aku kan, aku ada tahap sekarang ni disebabkan aku buat video-video aku yang aku rasa macam bodoh dulu tu. Aku buat vlog yang aku rasa macam apa benda muka aku ni, apa benda aku cakap ni, apa benda aku buat tutorial ni. So tanpa aku yang dulu tu, aku tak akan ada dekat tempat yang sekarang ni. Aku tak akan ada studio yang sekarang ni tanpa diri aku yang memalukan dulu tu. So kenapa you nak kena malu? Sedangkan malu tu adalah dalam satu proses untuk malu menjadikan kita. Sebab itu bukan minat I untuk buat video. I dipaksa oleh you untuk buat video. Yelah, kalau kita tak mulakan, macam mana kita nak masalahnya kita tak minat benda tu, apa kita nak buat? Right? Okay, habis tu berapa ratus ribu orang yang dekat universiti tu, dia study benda yang dia tak minat. Lepas tu dia kerja pun benda yang lain daripada sebab apa yang dia study. Sebab tu orang kata dalam hidup kena buat pilihan apa yang kita minat. Bila kita buat pilihan apa yang kita minat, kita akan konsisten untuk buat benda tu. Okay, Cok, I nak tanya, apa minat you? Apa minat you? Cuba cakap. Aku tahu Farisha ni dia tak ada minat. Dia cuba, lepas tu tak nak, tak suka. Lepas tu dia cuba benda lain lagi, tak nak, tak suka. Lepas tu hobi dia pun selama mana aku kahwin dengan dia ni, aku tak tahu apa yang dia suka buat di masa lapang dia. Selain tidur. Wajar kita kena ada hobi yang boleh buat income. Okay. Siapa-siapa minat untuk ambil CD model, sila komen kat bawah. Ataupun propose Tak, Farisha ni dia dah cuba banyak benda. Hari tu dia nak masuk kelas berenang. Okay, aku support, pergi masuk kelas berenang. Sebulan je, stop. Lepas tu nak masuk kelas masak lah, nak masuk gym lah, nak masuk personal trainer lah, apa semua. Lepas tu dia akan buat sekejap je. So you sebab I seorang yang tak ada pendirian tetap. Macam mana you nak tahu kalau you tak cuba? Macam I juga, I tak tahu pun I akan jadi YouTuber, I akan jadi content creator macam sekarang ni kalau I tak cuba. Orang yang banyak push I, macam klien yang macam, Iman, review barang ni. So kalau aku tak start review, aku tak tahu pun yang aku akan jadi seorang reviewer. So aku just akan buat vlog yang macam dulu, yang memang dah lapuk lah. Kita kadang-kadang kena ada orang push kita, okay, buat benda ni. Walaupun kita rasa macam aku tak suka lah review benda ni kan. Contoh macam mikrofon dulu, aku macam malas nak review. Ada few gadget yang aku malas nak review, macam mikrofon, smartphone. Tapi kalau klien tak push, aku rasa aku tak akan sampai tahap sekarang ni. Sekarang ni aku dah dapat banyak phone daripada Samsung, daripada brand-brand besar kan. So kalau aku tak start, memang aku tak akan, klien memang tak akan tahu aku. So siapa nak push I sekarang ni? I lah yang kena push you. Sebab tu I paksa juga. Aku nak buat podcast ni, malas nak buat podcast, nak cakap apa? Tak, sebab tahu dah you takkan post. Sebab kita kena buat dulu. Ramai orang akan tengok kita punya sukses je, tapi orang tak nampak kita punya struggle. Apa yang kita rakam yang kita tak post. Orang tak nampak. Faham tak? Sama macam you juga. You masak kan, berapa banyak yang you masak lepas tu you buang. You masak you buang. Tak ada. Ada lah awal-awal kahwin tu macam tak hati masak orang buang. Masak cokodok tak hati. Kau ingat lagi benda tu. Lepas tu naik atas menangis. Ingat lagi benda tu. So orang tak nampak benda tu semua kan. Orang nampak benda yang dah berjaya, benda yang dah menjadi. Memanglah so, nama tu adalah manusia. one of the process. Nama manusia memanglah.
akan nampak benda yang senang je. Benda yang susah dia orang tak nampak. So you tak nak hadapi benda yang susah, you nak senang terus. Bukan. Habis? I tak tahu apa yang I nak dalam hidup. So sebab tu kita kena cuba apa yang kita nak. Macam kita nak kahwin dengan orang lah. Masalahnya aku tak tahu nak kahwin dengan siapa. You nak bagi motivasi kat I ke sekarang ni? Aku je goreng je ni untuk menjayakan podcast ni. Aku nak buktikan yang aku upload video ni. Chapter kedua, kita nak sembang pasal apa? Okay, I kan as a content creator kan, kerja I macam ni kan. You tahu kan kerja I macam ni kan. Cabaran you sebagai isteri kepada Iman Kamil apa? Tak ada masa ke nak berjalan? Tak ada masa ke macam mana? Apa cabaran you? Ada masa, tapi duit pula tak ada. Ada duit, masa pula tak ada. Itulah Iman Kamil yang nombor 2. Ada duit tapi masa tak ada. Tapi bila kita ajak pergi jalan tu, boleh lah. Dia tak pernah menolak. Aku macam okay nak pergi jalan. Okay jom. Tapi bila jalan, tunggu lah. Sejam 2 jam. Hello, ini update. Biar aku jalan seorang je ni tu. Sebab tu adalah kerja aku. Aku pun kadang-kadang tak nak macam time aku dengan family time, lepas tu diganggu kan. Tapi tu adalah kerja aku. Aku one man production. One man in family. Bukan lah. Betul lah. Aku solo. So aku bekerja sebagai solo. So akulah yang nak kena arrange klien, nak kena reply chat klien, semua benda. Tapi tak apalah, kalau tak bekerja tak ada pula duit kan. So itulah dia punya pros and cons. Selain tu, selain daripada masa, tak ada kot. Tu je kot. Tu je. Kenapa? Tu je kekurangan. Ingat rasa ada orang nak ngorak you lah. Bukan kadang-kadang kesian kat you macam kesian kat bini aku. Aku duk kerja je setiap hari, weekend pun kerja. Tapi tak apa lah. Dia Iman kerja, tapi aku boleh je keluar lagi mana pun aku nak keluar. Bukannya dia larang kan, betul tak? Okeynya you boleh keluar tanpa I pun. Siapa je dia boleh keluar sekarang. Boleh pun. Tapi duit kena bagi lah. Transfer sikit lah. Transfer sikit lah. So maksudnya dia tak boleh nak balance lah. Tu je. Tu je cabaran dia. Tak ada muka tak handsome tak apa. Tak ada orang ngorak pun. Janji kaya. Janji kaya. Nak menyondol ke? Menyondol lah. Nak lah. Okay, aku pula cabaran as a kerjaya aku ni. Aku pun tak tahu aku ada as a content creator ke, YouTuber ke, influencer ke, KOL ke. Tapi you know who am I kan. So sorry kadang kejap gelap, kejap cerah. Sebab kita shoot dekat tempat yang tak boleh nak control environment. Natural lighting. So cabaran aku yang first kali cabaran dia klien lah. Kerja dengan macam aku ni nampak macam kerja seorang kan, tapi actually aku kena handle dengan klien. Aku terikat dengan klien. Kadang aku dah ada ideation aku ni, aku dah tahu dah. Contoh nak review satu barang tu kan, contohnya handbag kan. Okay, aku dah tahu dah handbag ni macam mana aku nak tarik orang untuk nak beli handbag tu. Tapi klien dia nak suruh cara lain. Dia nak suruh sebut pasal material, dia nak suruh sebut pasal spek, dia nak suruh sebut pasal size. Kompartmen kat dalam tu. Yelah, awak kan bekerja dengan klien, kenalah ikut cakap klien. Ya, habis kenapa klien hire I untuk review barang dia? Sebab you dipergunakan. Betul. Sebab kadang-kadang klien dia macam dia nak sale, lepas tu dia nak suruh kita sebut apa yang dia nak. Sedangkan aku tahu yang benda tu orang akan skip, orang tak nak dengar benda-benda yang terlampau teknikal. Dia umpamanya macam kau jumpa doktor, lepas tu kau minta ubat dengan doktor. Saya tak nak antibiotik, saya nak ubat demam je. Habis kenapa kau jumpa doktor? Doktor tahulah ubat apa yang nak kena bagi dekat kau based on penyakit kau. So sama macam aku tahulah macam mana nak lakukan produk kau dengan cara aku tersendiri. Aku pun ada dekat platform ataupun ada dekat base aku sekarang ni bukan disebabkan oleh klien, tapi disebabkan oleh karakter aku, disebabkan oleh aku punya idea aku. So macam mana aku goreng apa semua tu, bagi akulah yang buat kerja aku. Macam tu. Tu panjang pula kita ulas. Tu cabaran je lah. Yang pertama, cabaran yang kedua. Jangan komplain sangat tak komplain. Kita sedih tengok klien. Kadang-kadang dia bayar kita beribu-ribu, lepas tu barang dia tak laku. Sedih. And akulah rasa macam aku rasa macam diri aku tak perform lah. Bukan disebabkan aku punya skill, tapi disebabkan disebabkan tunjuk ajar klien. You know what I mean? So tu yang pertama. Yang kedua, masa lah. Memang busy je. Kadang-kadang aku nak study benda baru pun tak ada masa. Aku nak buat podcast ni pun tak ada masa. Ni pun aku macam aku freekan hari ni untuk aku nak belajar something new. Aku ada belajar pasal kamera, aku ada belajar pasal audio apa semua. So kita nak test juga sekarang ni. Okay, masa bila nak upload ni? Nanti lah upload. Sabar. Ya tu.
by the year of 2025 kita akan mulakan segmen podcast. Oh ni podcast yang pertama lah. Ni podcast pertama. Kita nak test dulu audio okey ke tak. Tahun depan lah mumpus ni. Tahun depan lah mumpus ni. Bukan lah, kita akan post sekarang lah. Kita nak momentum tu. So masuk 2025 tu kita dah ada momentum dah. Harap video ni 50,000 view Oh, hari tu kita accident. Nak cerita ke? Tak tahu. Hari tu aku accident. Tak cerita pun benda kita baru. Sebab tu aku cakap dah lama dah tak tinggalkan YouTube ni. So hari tu, so siapa nak tengok perkembangan sila pergi ke Instagram Yes Iman. Itulah perkembangan yang ada. Kita orang beli rumah ke, kita orang ada anak ke, kita orang ada kereta baru ke, apa-apa ke, silalah pergi situ. Okey, teruskan dengan cerita anda. Aku ada beli kereta baru, kereta EV, kereta elektrik yang bernama MG4 yang ramai orang kenal. So lepas tu dipendekkan cerita, baru pakai 2 bulan, boom, accident. Sebab apa accident tu? Accident sebab takdir. Jangan positif kamu. Jangan nak salahkan bawa laju ke apa, takdir. Kepala otak kau takdir. Tak. Okay, dipendekkan cerita lagi, daripada peristiwa accident tu, ramai yang mengecam kita sebab, dan Alhamdulillah ramai juga yang memberi rezeki kepada kita. Disebabkan kereta tu accident, aku ada terima banyak job kereta. So yang mana yang kecam tu tak apa. Bukan dia kecam ni, dia satu yang orang cakap lumrah dalam pekerjaan as a orang-orang yang macam aku ni. So dia kalau tak ada kecaman, dia tak akan ada sukses. Kecaman ni umpamanya macam anak panah. So kalau orang tekan kita makin ke belakang, lepas tu sampai satu masa kita lepas je. Kita tengok kita akan pergi ke mana. Wow, Azzy Water ni. Bangun. Bingung. So orang kata Farisha ni jenis yang tak boleh orang kecam. Tak dengar. So orang kata kita sukses ni daripada kecaman orang lah. Ya. Sebab kalau kita sendu je kan, so kita akan level sama je. Okay, so siapa yang tengok ni sila pergi ke Instagram It's Arisha, kecam saya bagi saya dapat 10,000 follower. Jangan. Aku tahu limit wan aku macam mana. Aku tahu limit dia macam mana. Kena ayat pedih sikit tu tutup akaun. Hello. So kalau macam aku tak apa, aku nak kata apa pun, aku put barrier tau antara aku dengan orang yang mengata aku tu. Contohnya macam orang mengata aku dia kutuk lah macam mana sekalipun kan, aku boleh baca tanpa sakitkan hati aku. Aku takkan rasa sakit hati walaupun dia letaklah ayat apa-apa, sebab aku dah ada satu barrier, macam ada satu cermin kan. So orang mengata kau macam mana sekalipun, dia tak boleh nak effect, dia tak boleh nak sentuh pun kau, dia just boleh letak je ayat. Bodoh lah kau. Tengok betapa hebatnya Iman Amir ni. Tak, sebab dulu aku pun kalau korang follow aku, subscribe aku daripada YouTube dulu, aku pun cepat koyak kan kalau orang mengata, terus aku buat video. Ni buat video buat live. So tu dulu. Sekarang ni aku dah macam aku dah tahu dah permainan dalam industri ni. So kalau dia you bagi tahu kan, orang kecam ni sekejap je. Lepas tu nanti sekarang tak ada, tak sampai sebulan lagi kes aku, baru seminggu 2 minggu dah diam dah. Tapi masalah satu lah orang Malaysia ni kan, dia orang pandai taib je kat sini. Bila jumpa depan, saya tengok video abang lah. Sebab tu aku tak letakkan siapa haters and siapa fans. Aku tak ada haters, aku tak ada fans. Sebab diorang tu semua, haters boleh jadi fans, fans boleh jadi haters. Kita tak boleh nak baca. So kita appreciate je semua orang. Kan rasa macam tak ada haters kan. Tapi bila keluar dekat public lah kan, orang tegur you kan, kita dua rasa macam kau ni pernah kecam aku. Kita tak pernah sampai satu tahap yang macam orang jumpa depan-depan, kau kan yang buat ni kan, kau jaga sikit, aku benci lah. Tak ada lagi setakat ni. Yang ada cuma macam aku cakap tadi tu, dalam akuarium kau duduk mengata kat aku duduk dalam akuarium. Faham tak? Dia tak ada lagi yang orang jumpa depan-depan. Tak ada lagi. And kalau ada tahap sampai macam tu sekalipun, aku okay. Kita just okay. Cerita dia sekarang ni pasal accident. Apa accident tu? Kenapa boleh jadi accidentnya? Sebab jalan, tengoklah dashcam kami.
So kisah dia sebab aku ni bukan bawa laju sangat pun. Time tu hujan. Lepas tu aku duduk lane kanan. Aku nak take over lah kan. Dah orang Malaysia ni kadang-kadang dia tak erti. Dia macam kereta Saga aku adalah 2000 horsepower. Memang laju. Takkan ada orang cucuk aku punya. Dia memang takkan bagi lane punya kat kita untuk nak take over. Kita orang patuh hal laju. Ya, nak patuh hal laju pun duduklah lane yang belah tengah. Tak payah duduk lane kanan untuk lane memotong. So aku nak take over belah kiri. Lepas tu hydroplaning and then lost control and boom. And then tiba-tiba orang kata itulah bawa laju lagi. Sebab apa dia orang tahu? Sebab apa dia orang kata kita orang bawa laju? Sebab dia orang tengok dashcam. Dashcam orang yang bawa slow tu. Orang yang bawa slow tu memanglah. Lagipun malah nak cakap. Kalau kau bawa slow, memanglah kau akan nampak laju kalau orang tu potong kan. Kalau kau tak ada duit, memang kau nampak orang lain ada duit macam kayanya. Sebab kau tak ada duit. Kau bawa slow, kau duduk lane kanan. Memanglah nampak aku macam bawa laju. Aduh. Tak apa lah, benda dah jadi kan. Okay, kita pun dah terima lesson lah, pengajaran daripada situasi tu. Kalau sebelum ni pun aku bawa memang aku bawa macam biasa. Tu pun aku tak ada bawa hardcore sangat. Tu aku just bawa normal. Tahu, aku tak drift pun. Aku pernah drift. Kereta Merc aku drift macam-macam kan. Tapi tak pernah terjadi. Tapi disebabkan hari tu dia terjadi. So maybe Tuhan nak tunjuk lah tu kot. And dia Iman ni kita tak boleh tegur dia. Kita tak boleh tegur dia. Aku je ni kalau bini aku cakap biar Allah Subhanahu Taala yang tegur dia ni. Kalau bini aku cakap buat slow sikit, aku lagi laju. Tegur. So dengan teguran daripada Tuhan yang membolehkan aku cakap okay. Tapi tak seri gitu. Buat slow dah pas ni. Tak seri gitu. Dia seminggu je. Lepas seminggu tu bawa laju balik. Dah tu reality netizen. I mengikuti netizen seminggu. Bukan masalahnya you. Apa? You bawa seminggu slow je. Lepas tu buat panggil lama balik. Aku di sebelah ni mengucap kat tangga lah. Okay dah. Tu pasal accident. Dah satu topik lagi. Lepas tu kita stop. Okay, saya nak tanya awak lah, Iman Amir. Ya. Awak tak bosan ke hidup seorang-seorang? Tak ada kawan? Tak ada. Awak cuma ada saya, ada Oci, ada Mini. Even subscriber, follower aku pun pelik macam dia ni memang tak ada kawan ke, tak pernah nampak apa post story pasal kawan-kawan. Mana kawan yang dulu masa college, masa universiti, masa housemate dulu, mana? Tak ada. Dah lupa daratan dah kau. Bukan lupa daratan, kita kawan sekadar berkawan. Aku tak ada kawan yang rapat, kawan yang hari-hari jumpa, yang setiap minggu jumpa, yang setiap bulan pun tak ada. So aku pun dah lupa bila lah saya jumpa kawan. Last jumpa tu kot. Siapa? Amar Tu pun Amar. Berapa bulan? Last kan kawan you. Tu dah tak tahu. So aku ni jenis yang bukan kesiannya kat dia, tak ada kawan, tak ada orang nak kawan dengan dia. Bukan. Aku yang pilih jalan ni. Aku yang pilih untuk menyendiri. Aku yang pilih untuk tak nak berkawan dengan orang. Bukan dia tak nak kawan sebab sombong. Dia sebab aku lebih suka macam ni. Faham tak? Aku tak suka macam jom lepak. Aku ada je kawan. Aku ada nama. Aku boleh ajak follower aku. Siapa nak lepak hari ni, jom. Boleh je aku buat kawan. Tapi aku tak suka. Aku tak prefer untuk bersocialize. So aku suka menyendiri. Dia macam ni lah, macam anak kan. Orang cakap kesiannya tak ada anak lagi. Bagi aku tak rasa apa. Dah sebab memang aku tak pilih untuk nak ada anak lagi. Kenapa nak kena kesian dekat aku? Okay. Sebab orang tak tahu apa yang kita rasa. Orang cuma nampak dia ni sunyi lah, tak ada anak lagi. Macam tu lah. Macam dah bertahun, dah 2 tahun kahwin tak ada anak lagi ke? InsyaAllah doakan. Tak payah doakan pun tak apa. Bukan masanya lagi. Faham tak? Bukan masanya lagi. Nanti ada macam, tu on twist. Sama lah macam kawan ni juga. Kesiannya tak ada kawan, jom main lepak. Tak apa. Nak lepak boleh, tapi I put a barrier lah dengan okay, aku just nak lepak boleh, tapi untuk berkawan tu bukanlah. Berkawan boleh, tapi bukan untuk nak bersocialize. Hidup aku adalah hidup yang anti-social. Nanti dia kata, Man, aku nak minta tolong boleh sikit tak, Man? Tolong? Minta tolong apa? Aku sesak bulan ni, minta tolong transfer 500 je boleh tak? Aku jenis orang yang macam kalau aku tolong, aku bagi. Sama ada aku bagi ataupun tak bagi terus. Aku tak boleh macam okay, ambil pinjam dulu, lepas tu bayar. No, aku bukan jenis macam tu. Kalau minta duit, okay, aku akan letak 2 pilihan je kat dalam kotak aku. Nak bagi terus ataupun tak nak bagi. So kalau nak bagi terus. Sebab aku tahu kau memang takkan bayar punya. So aku tak nak kehilangan kawan. Faham tak?
Aku tak nak kehilangan kawan. Nanti itu cakap nak bayar sebulan tak bayar. Nanti hilang kawan kan. So aku macam hilang awal sebab hutang. So aku tak nak macam tu. Macam okay, nah ambil. Aku akan merelakan diri aku macam okay, ambil 1,000 nah. Ambil 500 nah. Tapi jangan senang pula minta dengan aku. Sebab ada dua jawapan je daripada aku. Sama ada boleh bagi saja ataupun sorry tak ada. Tu je. Takkan tak ada bang, kaya. Ada tapi kau ada ke time aku susah? Ada. Dah tu je. Dah tu je untuk podcast kita. Akhirnya kita berjaya upload podcast yang pertama. Kau nak upload bila? Podcast yang tak ada tajuk tapi kita just saja nak try. Okay. So siapa next nak jadi jemputan, kita nak bincangkan. Jemputan ada ke nak dia podcast? Free je lah, tak berbayar. Tak ada bayar. Kita free je. Kita nak support je. Kalau ada siapa-siapa yang buat bisnes ke, nak promote ke. Tak ada. Kita nak bincang benda yang membawa manfaat kepada orang lain juga. Okay. So tu je untuk podcast kali ni. Sorry set up agak berterabur. Jangan lupa follow je. Instagram saya It's Arisha. Bagi cukup 10,000 Aktif lagi ke kak? Instagram saya aktif hari-hari, tapi YouTube tak. Tapi saya ada kamera baru. Ada banyak perkembangan isu semasa kita orang yang baru. So stay bye. tune je lah. Okay, bye. Thank you for joining this podcast. Bye.